Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Tiga Penjuru. Kementerian Kesihatan Malaysia memaklumkan bahawa terdapat peningkatan yang amat ketara jangkitan COVID-19 di Malaysia pada minggu epidemiologi ke-48, iaitu sebanyak 6,796 kes berbanding dengan 3,626 kes pada minggu epidemiologi 47 2023. Kadar kemasukan pesakit juga meningkat bagi setiap pesakit yang disyaki COVID-19 ke fasiliti kesihatan adalah 3.5 bagi setiap 100,000 penduduk dan 1.0 bagi setiap 100,000 penduduk adalah bergejala ringan. Dan pengisian katil di unit ICU ataupun unit rawatan rapi adalah 0.8%, manakala pengisian katil bukan kritikal COVID-19 sebanyak 1.1%. Jadi antara varian yang dikesan oleh KKM iaitu varian Omicron yang tertinggi diikuti dengan varian of concern seperti Delta dan Beta dan juga Alpha. Jadi untuk melihat perkara ini, bukan sahaja di Malaysia peningkatan yang ketara dan jelas ini untuk COVID-19 malah di seluruh dunia, di Indonesia, di Singapura dan juga di negara-negara Eropah. Jadi apakah punca peningkatan ketara COVID-19 ini? Adakah sistem fasiliti kesihatan kita sudah pun bersedia untuk menerima pesakit-pesakit yang COVID-19 positif ataupun yang akan dirujuk kepada katil ICU? Bagaimana bagi kelompok yang vulnerable ataupun rentan, mereka yang berusia 60 tahun ke atas walaupun sudah memiliki vaksin booster dan sebagainya, adakah mereka perlu mendapatkan vaksin booster sekali lagi untuk melindungi mereka, dan apakah rawatan yang terkini yang diperolehi jika mereka dirujuk kepada fasiliti kesihatan awam ataupun swasta. Jadi untuk melihat perkara ini, tiga ahli panel sudah pun bersedia, iaitu yang pertama Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid, pakar kesihatan perubatan awam kita di IMU. Apa khabar, Prof? Baik, terima kasih kerana menyebut. Assalamualaikum. Lama juga tak bersama saya dan Sri Kahar, Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Dan kita bersama Dato' Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy dan juga pakar perubatan respiratori yang kini berada di KPJ Damansara. Apa khabar, Dato' Dr. Ahmad Faizal? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Nazri kerana jemput. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru malam ini. Dr. Farhan Rusli, pakar perunding kesihatan awam dan juga ahli Majlis Penasihat Kesihatan Awam Negeri Selangor yang masih bertugas di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dr. Farhan, apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah Nazri, sihat. Okey, mungkin sebagai permulaan, Prof. Dato' Dr. Syed Muhammad, kalau kita ingin melihat dengan angka yang terkini dikongsikan oleh KKM ini, adakah ini dalam jangkaan pakar perubatan awam kita, mungkin ini fenomena global ataupun fenomena terpencil hanya untuk Malaysia? Okey, terima kasih Nazri. Kalau saya lihat daripada angka yang disebutkan tadi, peningkatan hampir lebih daripada 2 kali ganda daripada minggu ke-47 ke 48 ini, mungkin ini merupakan salah satu daripada situasi yang berlaku juga di negara-negara lain, mungkin juga cuma tak dilaporkan. Kalau kita lihat dari segi insiden yang masuk ke hospital dan juga insiden yang mendapat jangkitan ringan, misalnya, saya rasa keadaan ini mungkin masih lagi terkawal. Namun begitu kita kena berhati-hati kerana situasi COVID-19 ini boleh berubah dengan cepat kalau kita tidak melakukan pemantauan dengan baik. Jadi saya juga mendapat informasi bahawa di negara lain seperti jiran kita iaitu Singapura juga mempunyai peningkatan dalam bilangan kes. Mungkin ini berlaku secara regional, tetapi satu perkara lagi kita harus lihat bahawa apakah ini betul-betul COVID-19 ataupun ada jangkitan lain, kerana pada masa yang sama ada juga penyakit influenza A dan B yang sama-sama mempunyai gejala yang hampir sama. Jadi itu yang harus kita perjelaskan, apakah ianya COVID-19 saja ataupun penyakit influenza juga mengabui statistik yang kita ada sekarang. Bagi Dato' Dr. Ahmad Faizal, adakah peningkatan ini yang boleh dikatakan terkawal dari kenyataan KKM
masih belum membebankan fasiliti kesihatan kita, tetapi ia juga menunjukkan peningkatan di beberapa negara termasuk jiran kita Singapura. Tetapi apa punca kes COVID naik sekarang ataupun ada kes-kes yang seiring seperti yang mana Dr. Syed katakan tadi? Untuk jawab soalan yang pertama, bahagian pertama ialah tentang beban. Beban. Mengikut pengamatan saya sendiri dan juga laporan daripada sahabat-sahabat, rakan-rakan pakar di hospital kerajaan dan di swasta, kita menjangkakan minggu yang berikutnya ni, minggu epidemiologi ke-49 ni akan memperlihatkan angka yang meningkat lagi. Hari ini sahaja saya boleh kata di tempat saya bertugas pun kes bertambah sekali ganda mungkin daripada minggu lepas. Ya. Dan ini dapat dilihat di semua pusat-pusat perubatan swasta dan juga hospital kerajaan di Lembah Kelang. Itu yang bahagian pertama. Bahagian kedua soalan Nazri itu sangat menarik. Yakni apakah punca-puncanya? Punca-puncanya ada dibahagikan kepada tiga, Nazri. Satu Ya. ialah social behaviour ataupun perlakuan sosial. Ya. Masyarakat memang sudah agak longgar, ya, pemerhatian terhadap bukan saja COVID, apa-apa penyakit berjangkit. Namun saya rasa perubahan perlakuan sosial yang paling besar ialah kita sekarang ni banyak travel, banyak melancong dan juga berjalan sama ada dalam negara maupun luar negara. Dan Ya. ini meningkatkan sedikit lagi risiko untuk mendapat jangkitan ini, sama ada sewaktu berada dalam perjalanan, dalam kapal terbang, di airport, di lapangan terbang, dan juga sewaktu melancong, sama ada dalam atau luar negara. Yang kedua ialah perlakuan sosial kita, of course, majlis keramaian kita sekarang pun dah banyak. Ya. Saya rasa cuti sekolah ni hampir setiap minggu, saya sendiri setiap minggu saya rasa ada jemputan. Ya. Saya rasa pasti semua ahli panel pun begitu, Ya, ya. betul. Dan of course kita pun dalam majlis keramaian sekarang, sama ada akikahnya, kahwinnya, nikahnya dan sebagainya, kelonggaran sistem pemantauan dan juga pemakaian pelitup muka misalnya ada memberi kesan sedikit sebanyak. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seperti mana Prof Said sebut tadi, Ya. kita juga berada dalam fasa apa yang kita panggil northern winter, ya, ataupun musim sejuk di hemisfera utara. Sebenarnya ada dua winter ni, ya. Satu di pertengahan tahun, southern winter, dan northern winter. Tapi memang setiap tahun northern winter yang lebih banyak kes-kes influenza, ya. Now, ada dua sini. Satu, kita juga melihat peningkatan kes-kes influenza di Malaysia di bahagian klinikal, tetapi pada masa yang sama, ya, kita jangan lupa bahawa bila kita mendapat jangkitan seperti influenza dan juga denggi, dia menurunkan lagi sistem imuniti kita dan membolehkan kita mendapat jangkitan lain dengan lebih mudah, termasuk COVID, ya, dan vice versa. Vice versa juga berlaku. Kita ada kes yang mana kedua-dua denggi dan COVID atau denggi dan influenza juga dihidapi. Dari segi beban, however, Nazri, saya setuju dengan Prof Said bahawa setakat ini daripada data yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Razi dan juga daripada pengamatan kami di bahagian klinikal, saat ini masih lagi terkawal beban di ICU dan juga kes-kes kategori 4A dan B, iaitu yang dah memerlukan oksigen, tidak begitu ramai, masih lagi terkawal. Kebanyakan kes masih lagi kategori 2 dan 3. Now, apabila ramai kes dalam kategori 4 dan 5 nanti melonjak, di situlah baru nanti beban akan timbul di pusat-pusat perubatan. Dan di sini saya yakin pihak Kementerian Kesihatan setelah 2 tahun sekarang ni, selepas berakhirnya pandemik hampir 2 tahun, ya, saya pasti mereka dengan bantuan pakar kesihatan awam seperti Dr. Farhan sudah ada risk matrix, ya, yang cukup, yang boleh memberi indikator dan juga amaran awal, early warning, sekiranya ada peningkatan kes-kes ini berlaku. Ya, Dr. Farhan nak tambah tentang faktor itu,
dan juga mungkin Dr. Farhan boleh jelaskan adakah imuniti kelompok kita semakin tidak berkesan selepas kita menerima booster yang terakhir dan menyebabkan rakyat terleka dan dengan faktor-faktor pergerakan, travel dan juga perjumpaan lebih kerap dengan program-program dan juga aktiviti itu menyebabkan ia mudah merebak dan bagaimana respon Dr. Farhan? Terima kasih Nazri. Kadang-kadang orang panggil saya ni bearer of bad news lah kan. Jadi kadang-kadang saya kena ingatkan jugalah seperti nombor-nombor angka-angka yang Nazri sebut pada peringkat awal tadi, saya ingin mengingatkan semualah yang mendengar. COVID ni, kita tengok kes ni, kita selalu ingat iceberg phenomena. Apa yang kita nampak tu only the tip. Bermakna jumlah-jumlah kes yang kita dapat, nombor-nombor yang dilaporkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, itu adalah semua nombor-nombor yang mereka yang telah mengambil test COVID dan juga melaporkan. Ada banyak lagi yang ambil test COVID, tak lapor, tak letak dalam MySejahtera, tak pergi jumpa siapa-siapa. Dia ambil diam-diam, dia duduk rumah. Ada juga ramai lagi yang tak ambil test pun, tapi dia sakit. Bermakna, kalau kita tengok jumlah berapa ramai sebenarnya yang ada kat dalam ni, ada kemungkinan 10 kali ganda. Kalau nombor dia 6,000, kemungkinan 60,000 yang ada COVID sekarang. Kita tak tahu. Tapi tak semestinya nombor itu tidak dilaporkan, COVID itu tidak wujud. Jadi kita jangan bermain sangat dengan angka jumlah berapa banyak kes di situ, tapi kita menggunakan dia hanya sebagai sedikit indikator saja. Tapi semestinya bila dah naik 6,000 yang dah lapor, kat luar tu mestilah lagi ramai. Kalau kita ceritakan tentang adakah immuniti kelompok semua, adakah dia lebih bagus ke apa ke, kita tidak boleh jawab secara rambang macam tu. Kita tak boleh tanya, betul ke? Saya tak boleh membagi sesuatu jawapan kalau tak ada perkara saintifik seperti immunity study, kita ambil random daripada populasi-populasi di dalam satu negara, tengok apa kadar immunity pada waktu sekarang. Tetapi apa yang kita dapat tahu ialah ramai kita punya penduduk dan rakyat di negara kita yang sepatutnya mengambil vaksin booster tak ambil. Dan juga ramai juga kelompok di mana yang masa waktu itu mungkin mereka belum lagi cukup umur nak ambil. Mungkin umur 5 tahun atau dalam that range. Yang mak bapak kata tak apa, tunggu dah besar sikit. Dah lepas 3 tahun, umur dah 10 tahun, dah 12 tahun pun belum ambil lagi vaksin. So itulah sebenarnya kita risau. Golongan-golongan yang mungkin di dalam risiko yang tidak mengambil tanggungjawab untuk mengambil vaksin. Apa yang kita risaukan paling besar ialah bila kerajaan beli vaksin, luput, dia kata kerajaan tak pandai kira vaksin. Dia kata, alamak kenapa buang vaksin? Padahal kita dah beli untuk orang, tapi orang tak pergi ambil. Bila bulan 12, bulan 1 ni masuk, percayalah, bila banjir tu nanti datang, kita buka pusat-pusat pemindahan banjir. PPS kita tu, ramai orang sekelompok semua duduk dekat dalam kemah-kemah orange yang dia set up tu, ramai-ramai kat dalam tu, akan meningkat kes, masa tu baru tanya mana nak ambil vaksin, mana nak ambil tu. So benda ni sebenarnya, faktor ni Nazri, kita tak boleh cerita pasal immunity herd immunity lagi, tetapi kita masih lagi belum capai lagi beberapa perkara as primary vaccination, secondary vaccination kepada golongan-golongan yang belum lagi dapat vaksinasi tersebut. Dan juga kepada golongan-golongan yang berisiko tinggi, yang kita nampak second booster memang dia punya nombor sangat-sangat rendah. Saya rasa first booster pun lebih kurang 50-55%, second booster lebih kurang 5% saja yang ambil. Jadi golongan-golongan ini sebenarnya yang kita amat-amat risau sekarang. Sebab even before kita dah ada data mengatakan bahawa booster itu sangat diperlukan untuk mereka, dan pada waktu sekarang adalah bila kes-kes ni lagi naik, itulah yang kita amat risaukan, Nazri. Menarik. Amat menggusarkan juga dengan angka-angka dikongsikan dan fakta yang dikongsikan oleh Dr. Farhan. Bagi Dr. Syed, bagaimana kita nak boleh pastikan itu COVID, yang ini influenza A ataupun B ataupun flu? Kerana rakan-rakan saya di office pun ataupun di kalangan ahli keluarga juga mereka rasa alah bukan COVID ni. Mereka tak nak buat ujian, mereka tidak laporkan ke KKM ataupun tak update dekat MySejahtera. Jadi mereka menganggap itu influenza ataupun viral fever. Jadi sebagai pakar perubatan awam, cuba yakinkan kita di luar ini bahawa apa juga gejala yang kita hadapi itu perlu kita rujuk dan dapatkan kepastian. Dr. Syed. Ya, sebenarnya gejala influenza dengan gejala COVID-19 ini hampir-hampir sama. Jadi kalau kita mempunyai sign and symptom seperti demam, batuk, kemudian
sesak nafas dan sebagainya. Sakit badan. Sekali Ya. yang sakit-sakit badan, sama seperti terutama sekali mereka yang punya risiko tinggi, lebih baik mereka mendapatkan berjumpa dengan doktor untuk melakukan ujian. Sekarang kita ada ujian khusus untuk menentukan sama ada ianya adalah COVID-19 ataupun atau influenza ataupun kedua-duanya sekali. Testing kit yang ada sekarang ni lebih canggih daripada dulu dan boleh kita lakukan ujian dan dapat kita tentukan. Jadi ini boleh kita lakukan. Jadi saya rasa kita tak boleh mengharapkan dengan rasa-rasa saja. Ada kaedah yang boleh kita gunakan. Jadi harus ini dilakukan. Kerana penting, kalau kita tahu memang COVID-19 ada pathway yang perlu kita lakukan, termasuklah rawatan-rawatan yang berkesan yang sudah pun kita temui. Misalnya antivirus yang boleh kita berikan dan sebagainya. Jadi nasihat saya adalah apabila anda mempunyai sign and symptom, pergi berjumpa dengan doktor, lakukan ujian. Sebenarnya kita boleh melakukan testing kit sendiri, ada boleh beli testing kit ini untuk kedua-dua ujian tadi, ujian COVID-19 dan ni. Lakukan ujian tersebut dan kalau sekiranya memang positif, maka lakukan tindakan-tindakan seperti mana yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan, termasuk melakukan isolasi sendiri, tidak pergi ke tempat-tempat lain, tempat-tempat yang ramai sesak orangnya, dan juga memakai pelitup muka supaya anda tidak menyebarkan kepada orang lain. Jadi ini merupakan langkah yang harus dilakukan oleh setiap individu supaya kita mengambil tanggungjawab. Jangan membiarkan perkara ini menjadi lebih buruk lagi seperti mana yang berlaku pada masa yang lepas. Jadi pengalaman kita semasa tahun 2019 sampai 2022 itu kita harap-harap tidak lagi diulangi pada masa sekarang ini. Ya, Dato' Ahmad Faizal, adakah ini menyebabkan di kalangan kita take for granted ataupun stigma ataupun bagaimana? Kerana kita tidak mengaku, kita tidak mahu ambil tindakan proaktif ketika kita lockdown sebelum ini. Kita proaktif, pergi ambil suntikan, pergi ambil booster, buat ujian kendiri, pengasingan dan sebagainya. Tetapi kali ini, kerana kita sudah bebas, kita tidak mahu kehilangan nikmat itu, takut membuat ujian, takut rujuk kepada doktor dan akhirnya kita biarkan kita pandai-pandai sihat sendirilah. Adakah itu sebenarnya yang berlaku pada ketika ini, stigma masyarakat? Sebenarnya Nazri, sekiranya kita sebagai anggota masyarakat hendak mengelakkan lockdown, ya, hendak mengelakkan perkara-perkara seperti itu berlaku lagi, memang sangat pentinglah apa yang disebut oleh Prof Said dan juga Dr Farhan tadi untuk kita test, ya, report, ya, isolate dan and treat, ya, Ya. dan dapat rawatan. Sebab kalau kita buat begitu dan kalau KKM ada data yang mencukupi, ya, dan boleh diambil tindakan awal dan ada early warning yang awal, dengan itulah negara dan pihak Kementerian Kesihatan khususnya akan dapat merencana dan merancang dengan baik dan insya-Allah tidak akan berlaku lockdown, dan kalau ada pun nanti isolasi kawasan-kawasan tertentu hanya dalam keadaan yang sangat terhad. Tapi kalau kita mengambil terlalu ringan, ini yang Dr Farhan sebut tadi. Kita kena balance ini, ya, kena ada tawazun sikit. Di sebelah ni kita kena jangan panik, ya, jangan terlalu gusar dan minta lockdown esok, ya, sebab tidak ada keperluan untuk itu. Ekonomi kita harus berjalan. Tapi pada masa yang sama jangan ambil terlalu ringan dan menganggap tidak perlu jumpa doktor, tidak perlu ambil rawatan. Sebab sebenarnya Prof Said sebut tadi, untuk kedua-dua penyakit influenza dan juga COVID-19. Untuk influenza, memang ada rawatan antiviral, Tamiflu ataupun Fluhat, ya, dan ianya berkesan kalau diambil dalam 5 hari yang pertama untuk mengurangkan jangka masa dan juga duration, ya, ataupun jangka masa simptom, ya, duration of symptoms. Sama juga dengan COVID-19, kita sekarang sudah ada Paxlovid untuk kategori 2 dan 3 terutamanya. Ya. Ada sedikit debat tentang sama ada harus diberi atau tidak untuk kategori 4 dan 5. Dia lebih bersifat kepada sama ada ianya berkesan atau tidak, ya. Tapi dari segi kesan sampingan tu hampir tak ada. Cuma untuk COVID, Paxlovid ini memang ada dan dia lagi sekali boleh mengurangkan durasi simptom dan juga mengurangkan kemungkinan seseorang itu menjadi lebih teruk.
Jadi sebenarnya rawatan ada dengan syarat pergi awal. Sebab dua-dua rawatan ini untuk COVID-19 dan untuk influenza, dia hanya berkesan kalau diambil dalam 5 hari yang pertama. Kalau dah lepas tu dah kurang berkesan dan dah tak berapa berguna. Mengikut perancangan KKM asalnya sebelum peningkatan kes berlaku minggu lepas dan Ya. seterusnya minggu ini yang seperti mana kita jangka. Sepatutnya by end of this year, hujung tahun ini asalnya hendak diberikan kebebasan untuk pusat-pusat rawatan swasta serta klinik-klinik kesihatan, klinik-klinik GP general practice juga untuk membeli Paxlovid secara komersial. Tapi dah ditangguhkan setahu saya sehingga ke bulan Mac tahun depan untuk memastikan stok yang ada sekarang masih pergi ke KKM dulu supaya dapat ditangani masalah yang sekarang ini berlaku insya-Allah. Jadi hospital-hospital swasta seperti hospital yang di mana saya bertugas masih mendapat supply ataupun bekalan Paxlovid daripada kementerian. Jadi ada rawatan di sana dan saya boleh tekankan lagi sekali lah yang sangat penting untuk seperti mana yang dianjurkan oleh kedua-dua pakar kesihatan awam kita Prof Said dan Dr Farhan untuk beri laporan kalau sekiranya kita test positif itu. Itu amat penting. Memang untuk kita sebagai anggota masyarakat kita kadang-kadang rasa tak payahlah kan, bukan ada apa pun, aku sakit sikit aja kan, Ya. batuk Ya. sesama sikit aja. Mhm. Tapi laporan ini sangat penting supaya pakar-pakar kesihatan awam di kementerian dan dengan konsultasi dengan pakar-pakar di luar seperti Prof Said dan Dr Farhan boleh merencana rancangan yang lebih baik untuk seluruh negara. Dr. Farhan, kalau kita merujuk apa yang kita lalui untuk kes denggi misalnya, demam denggi, kita sudah hampir matang menghadapi demam denggi. Walaupun kesnya berterusan, ada kawasan wabak, ada kawasan merah dan sebagainya. Tetapi tindakan-tindakan proaktif oleh KKM dan juga pihak berkuasa kesihatan awam memang kita boleh puji untuk mengekang penularan penyakit pesakit baru dan juga mengelakkan wabak itu keluar daripada hotspot itu. Tetapi bagi COVID, selepas 3 tahun kita melalui COVID, adakah kita wajar melakukan langkah-langkah pencegahan seperti demam denggi ataupun sebenarnya COVID dan influenza kita tidak boleh melakukan demikian kerana simptomnya berbeza, tindakannya berbeza dan bagaimana kita boleh merencana yang lebih baik kalau rakyat tidak melapor, rakyat takut, rakyat selesa dengan cara yang ada sekarang ini? Nazri, agak menarik pilih perkataan matang tapi soalan dia, yang matang siapa? Kementerian Kesihatan ke ataupun rakyat? Kalau kita cerita pasal denggi, pihak Kementerian Kesihatan dari segi hospital, care dan everything like that memang sangat matang untuk mengendalikan kes denggi. Tapi Ya, masyarakat ya. kita masih belum matang. Kita masih Masih ada lagi. kematian sebab Masih lagi. masih lagi sakit sebab denggi. Kalau nak cerita pasal COVID, sama juga. Kementerian kita memang dah matang sangat dah pasal COVID. Tapi orang-orang kita masih belum matang. Sebab tu saya kata, kita tidak boleh pandang kepada kementerian apabila berlaku sesuatu musibah seperti COVID pada waktu ini. Kerana apa yang telah berlaku pada sebelum 3 tahun ni memang boleh kita kata, oh, KKM tak buat ni, patutnya tambah ni, patutnya buat tu. Betul. Masa tu kita boleh main blame game. Tapi buat masa sekarang, sebenarnya tanggungjawab dia dah jatuh balik kepada rakyat. Dah jatuh balik kepada masyarakat. Apakah perkara-perkara yang you boleh buat untuk diri you sendiri? Ambil contoh, baru kita habis konsert Coldplay, Piala Malaysia. Berapa puluh ribu orang kat dalam satu kawasan. Berapa orang kita boleh kira yang pakai pelitup muka? Sedangkan mereka tahu, walaupun sebenarnya kalau COVID tu pun tak wujud, sepatutnya kalau dalam kawasan yang begitu ramai, banyak lagi penyakit-penyakit berjangkit lain yang boleh ada. Banyak lagi penyakit lain yang boleh kena. Bukan saja COVID. Kita tak cerita lagi pasal tuberkulosis, pasal perkara-perkara lain kan. Tapi kita walaupun dalam situasi pandemik walaupun dalam situasi COVID yang makin meningkat ini, masih lagi di kawasan-kawasan keramaian ini, ramai lagi yang tidak mengambil endah apakah perkara yang dia boleh buat untuk diri dia sendiri. Jadi, soalan dia Nazri, bila kita ceritakan tentang kematangan, kalau masyarakat tidak mahu menjaga diri mereka sendiri untuk pencegahan pada peringkat awal, usahlah kita memikirkan nanti kalau sistem kesihatan kita ni tiba-tiba ada bebanan ataupun ada kita panggil influx of high patient. Janganlah pada waktu itu kita kata
baru kita kata, oh KKM tak bersiap sedia, KKM yang salah macam itulah. Kita kena fikirkan cara macam itulah Nazri. Sebab itu saya mengatakan bahawa konsep ini, apa yang dipertengahkan oleh Dr. Faizal, oleh Prof. Said Junid, ialah perkara ini must be from community based area. Kita sebagai masyarakat ni yang patut mengambil langkah-langkah awal untuk pencegahan. Bukan kita tengok sistem kesihatan kita ni dah matang ke belum. Kalau tanya, kita tengok nombor. ICU belum penuh, katil belum penuh. Oh, we are ready, we are fine. Tapi the only people yang akan penuhkan kawasan-kawasan dan sistem-sistem kesihatan kita ni ialah masyarakat. Jadi masyarakat lah yang kena pastikan dia tak masuk. Bukannya kata, bila kita nak masuk, KKM ready ke tak? Jangan macam tu pula. We have to think about it from the other perspective juga lah, Nazri. Ya, bagi Prof. Said, untuk kita galakkan semula perkara-perkara yang sudah menjadi rutin ketika kita mengalami COVID-19, TRIIS tu, bagaimana kita perlu kembali balik dengan sistem itu? Pakai pelitup muka ke kawasan sesak. Kalau kita ada simptom, jangan keluar, isolasikan diri, basuh tangan kerap kali. Kalau kita juga banyak menggunakan air bersih dan sabun dan sebagainya. Bagaimana kita nak kembali kepada rutin yang mungkin kita dah leka sebentar tentang hal itu, Dr. Said? Saya sikit berbeza pendapat sikit dengan Dr. Farhan ya. Dalam hal bagaimana kita mengendalikan komuniti apabila kita mendapat satu wabak. Jadi walaupun kita tahu bahawa tanggungjawab itu adalah merupakan tanggungjawab komuniti, tetapi kementerian dan juga badan-badan yang terlibat dalam menguruskan sistem kesihatan harus sama-sama mengambil tanggungjawab untuk memantau dan juga memastikan bahawa masyarakat kita terjaga dan juga mendapat information dan maklumat yang tepat untuk mengambil tindakan. Misalnya kita memang tahu bahawa semasa wabak pandemik dahulu, sudah banyak informasi dan maklumat yang kita berikan kepada masyarakat dengan jelas ya. Tapi kadang-kadang ini harus diteruskan dan tanggungjawab itu tidak boleh kita serahkan kepada ahli masyarakat. Terutama sekali apabila kita tahu bahawa kaedah untuk menangani COVID-19 selepas daripada pandemik itu agak berbeza daripada sekarang. Daripada situasi sekarang di mana kita tengah masuk ke endemik. Ini maklumat ini harus kita terus berikan kepada ahli masyarakat supaya ahli masyarakat tahu apa yang nak dikendalikan. Saya tertarik dengan pendapat daripada Dr. Faizal tadi berkaitan dengan akses kepada ubat-ubatan. Misalnya antivirus kan. Kementerian Kesihatan harus mengambil langkah memastikan bahawa bekalan selain daripada bekalan vaksin, bekalan untuk antivirus tadi harus cukup dan juga tidak seharusnya dikawal dengan ketat sehingga sektor swasta atau klinik-klinik swasta dan sebagainya yang mana masyarakat kita mempunyai lebih mudah mendapat akses tidak mempunyai bekalan yang mencukupi. Jadi supaya tidak berlaku masalah apabila ahli masyarakat kita pergi berjumpa dengan doktor di swasta, mereka mendapat sign and symptom dan disahkan mendapat COVID-19, mereka tidak boleh mendapat akses kepada antivirus tadi seperti Paxlovid. Jadi perkara ini harus kita pandang serius kerana ini merupakan suatu perkara yang di bawah tanggungan Kementerian Kesihatan untuk pastikan setiap individu yang mempunyai masalah kesihatan ni mendapat pengobatan yang mencukupi. Jadi seperti mana yang Dr. Faizal katakan tadi, rawatan awal perlu. Jadi akses itu tidak boleh nanti kalau pergi kepada klinik swasta, misalnya tak ada ubat, terpaksa pergi pula kepada klinik-klinik lain dan sebagainya, dah 3-4 hari hilang waktu begitu saja. Jadi saya rasa walaupun Dr. Farhan katakan tadi bahawa memang masyarakat mempunyai tanggungjawab sendiri untuk menjaga kesihatan, tetapi saya rasa sebagai pengawal kepada sistem kesihatan, Kementerian Kesihatan harus mengambil inisiatif yang lebih detail, yang lebih tinggi untuk pastikan bahawa kita tidak kembali kepada keadaan waktu pandemik dahulu dan kita amat-amat tidak mengharapkan bahawa kita mengelakkan daripada berlakunya situasi di mana pergerakan dihadkan dan sebagainya. Ini amat-amat kecewa kalau ini berlaku dalam masyarakat kita pada waktu sekarang ini. Dr. Ahmad Faizal, adakah itu sewajarnya dilakukan? Komunikasi, informasi dan maklumat terus kepada rakyat itu wajar diberikan secara berkala dan lebih sistematik dan kita belajar daripada fasa yang lepas berkaitan dengan peningkatan kes COVID-19? Tentu pasti. Sebab saya rasa salah satu aspek yang mana kita kedua-dua
gagal dan kemudian berjaya, kemudian gagal kembali, ya. Ya. Sewaktu pandemik itu adalah dalam communication, ya, dalam komunikasi. Dan komunikasi ini ada 3 bentuk yang penting untuk keadaan seperti jangkitan yang boleh membawa kepada epidemik ataupun pandemik, iaitu Ya. nombor 1 ialah komunikasi risiko. Kedua adalah komunikasi keadaan semasa. Dan yang ketiga adalah komunikasi tindakan yang perlu dibuat. Sebab seperti mana yang Prof Said sebut tadi, ya, kita walau kita meminta dan mengharapkan masyarakat kita sekarang lebih bersedia, pada masa yang sama dia tak sama, dia tak serupa. Kalau kita bandingkan satu tempat dengan satu tempat yang lain, dia banyak bergantung kepada sama ada kawasan itu sudah berpengalaman, ya, kawasan yang pernah teruk kena COVID, ya, sewaktu pandemik, mungkin lebih tinggi keprihatinan dan juga tahap kesiapsiagaan masyarakat di situ. Kawasan-kawasan yang mungkin sewaktu pandemik dulu tidak berapa terkesan, mungkin masih lagi dalam keadaan yang agak senang, dan sambil lewa. Jadi di sinilah komunikasi risiko harus disampaikan. Kemudian komunikasi semasa, keadaan semasa itu harus disampaikan dengan tepat. Dan di sini saya suka memetik apa yang Dr. Farhan sebut tadi, sambil memberi komunikasi semasa itu. Kementerian beri komunikasi minggu ke-49 misalnya, minggu ni kita ada peningkatan lagi. Now, harus ditekankan di situ seperti mana Dr. Farhan sebut, bahawa ada elemen tip of the iceberg tadi, yang mana itu harus disampaikan juga, dan dia berbalik kepada komunikasi risiko tadi, supaya masyarakat kita dia tidak pandang bilangan itu sebagai bilangan yang berbentuk kuantum semata-mata, tapi juga berbentuk risiko. Dia berfikir sedikit, risikonya lebih tinggi sebenarnya. Ya. Dan kalau boleh kementerian juga memberikan update itu dengan memberi fokus geografi juga, itu juga lebih baik. Dan yang akhir sekali ialah komunikasi tindakan tadi. Jadi komunikasi tindakan ini, kalau nak masyarakat bertindak dengan lebih wajar dan bersiap siaga, harus disampaikan awal juga. Ya, harus disampaikan awal juga. Jangan tunggu sehingga orang kata dah meletup, baru kita nak suruh semua orang pakai pelitup muka sewaktu fungsi keramaian. Saya rasa kita semua tidak mahu lockdown, kita semua tidak mahu apa-apa perintah berkurung atau perintah sekatan perjalanan, ya. Cuma kalau hendak misalnya ditekankan, ya, sebelum Christmas dan tahun baru misalnya, harus ditekankan daripada sekarang, ya, bahawa kalau nanti pergi ke tempat-tempat keramaian dan ramai orang, harus bersiap siaga, bawa pelitup muka. Kalau bergejala, jangan pergi. Yang pertama sekali, ya, kalau bergejala jangan pergi kalau boleh, ya. Dan tahun baru nanti, ya, ramai di dataran dan di stadium dan sebagainya, kita harus berjaga-jaga daripada sekarang. Jadi komunikasi ni sangat penting, Nazri. Kalau kita lihat masa pandemik dulu, ada masa kita gagal, saya tak perlu sebut, ya. Saya rasa kita semua ada memory kita sendiri tentang perkara ni. Ada masa kita berjaya, dan saya rasa pada masa-masa tertentu tu, kredit banyak diberi misalnya kepada mantan DG kita, Tan Sri Hisham, bagaimana dia menyampaikan maklumat itu, ya. Dan kemudian bila keadaan berubah lagi, kita gagal lagi sekali kemudian sewaktu hujung-hujung pandemik itu. Jadi kita harus ambil iktibar daripada fenomena komunikasi ini, dan harus kita, dan untuk Mercy Malaysia, ini saya bercakap untuk Mercy Malaysia pula, sebab Nazri Dr. Farhan sebut tentang banjir tadi. Sekiranya monsun timur laut, alhamdulillah sekarang ni belum teruk lagi nampak, tapi kalau menjadi lebih teruk, kita memang menasihatkan pihak NADMA, yang mana kita sebagai rakan NADMA dan rakan kerjasama yang rapat dengan NADMA, untuk mengambil tindakan-tindakan yang wajar di pusat-pusat pembinaan sementara, insyaAllah.
Dr. Farhan, kita mempunyai memori yang singkat sebenarnya manusia ni. Kita takut apabila kapasiti hospital overwhelmed, jumlah kematian tinggi sampai pusat-pusat perkuburan juga penuh, tidak boleh menampung ketika COVID begitu tinggi. Kita masih ingat ketika itu sampai ambulans pun terpaksa juga memilih ke mana mereka nak hantar perkuburannya. Jadi kita takut, manusia di Malaysia, seluruh dunia takut dengan COVID. Tetapi kali ini kita seolah-olah ingin lepas daripada semua memori-memori itu sehingga kita take for granted. Dan tips of the iceberg itu bagaimana kita merangsang di kalangan rakyat kita, bagi mereka yang belum ada booster tu, pergilah ambil booster. Yang terlepas kapasiti umur itu, ketika itu tak layak ambil suntikan, sekarang dah boleh dah. Ibu bapa boleh galakkan anak-anak ambil suntikan vaksin dan sebagainya, supaya kita mempunyai satu herd immunity yang kuat. Dan apabila kita dapat pun, kita dapat satu varian yang mungkin tidak terlampau kuat untuk melemahkan sistem imuniti badan kita. Dr. Farhan. Jadi pertama kali tambahan yang Prof. Sa'ad Junaid cakap tadi tu saya kena setuju lah sebab dia tu sifu saya sebenarnya. Saya belajar pun daripada buku teks dia. Pelik lah kalau saya tak setuju. Berkongsi pandangan. Yang poin tu Dr. Farhan belum sebut lagi. Okey. Tak, tapi perkara itu adalah satu yang penting sebab itulah sebenarnya poin yang digunakan untuk menjawab apa Nazri tanya sekarang. Ya. Macam mana kita nak merangsangkan? Macam mana kita nak bagi dia orang ingat balik? Macam mana kita nak bagi dia orang ambil balik perkara-perkara itu? Dan betul Nazri, kalau kita tengok balik kita punya statesman kan, Tun M dulu dia pernah cakap kan, Melayu mudah lupa. Sebenarnya bukan Melayu mudah lupa. Orang Malaysia mudah lupa sebenarnya. Malaysia ni easy to forget. Sangat senang untuk lupa. Buat apa pun kat Malaysia lepas seminggu orang dah lupa. Apa lagi kalau pasal COVID. Dan sebenarnya bila Nazri menyebutkan macam mana kita nak bagi orang lebih sedar dan lebih aware tentang COVID ni, macam mana kita nak bagi dia takut balik pasal COVID. Sebenarnya Nazri, orang sebenarnya tak takut COVID. Orang Malaysia tak takut COVID. Dulu pun dia tak takut COVID sebenarnya. Sebenarnya orang Malaysia dia takut mati. Ada perbezaan di situ. Ada perbezaan di situ ya. Sebab orang Malaysia dia tak takut influenza, dia tak takut TB, dia tak takut COVID, tapi dia takut kalau mati. Bila kes-kes itu menjadi sesuatu yang sensitif, bila dia menjadi sesuatu yang tiba-tiba orang semua nak berbual, nak cakap pasal benda tu, bila angka kematian tu naik. Bukan apabila angka kes tu naik. Kalau ia sebab angka kes naik, bila 6,000 pada hari ini, pada minggu epic yang terbaru, orang sepatutnya semua dah takut, semua dah risau. Tapi dia kata apa? Tak apalah, 6,000 naik, baru 7 mati. Nanti kalau dah 700, baru kita takut balik. Itulah sebabnya kita tak nak ia sampai ke tahap itu. Betul. Bila masyarakat kita dah start berkata, dah berborak pasal perkara itu, bermaknanya kes kematian kita dah naik melonjak. Dan macam mana orang boleh mati sebab COVID? Kerana orang-orang yang boleh mati sebab COVID ini, apabila mereka tidak ada daya ketahanan. Maknanya dia tak ada immunity. Dia tak ada immunity sebab apa? Sebab dia tak ambil vaksin. Kenapa dia tak ambil vaksin? Balik kepada apa yang Prof. cakap tadi. Sebab satu, mungkin dia tak sedar ataupun dia tak tahu. Ramai lagi orang tak faham. Ramai lagi orang bercerita, vaksin ini adalah agenda Yahudi, agenda Zionis. Bila dia masuk, dia boleh activate. Terus kita nak pergi beli shopping barang. Macam-macam dia punya hujah dia bagi daripada teori konspirasi, Dr. Farhan. Betul. Tapi di situ, teori konspirasi itu Nazri, apa yang you dapat tangkap dari situ? Cuba you fikirkan. Sampai sekarang, you borak tentang konspirasi teori tersebut. Tapi kita jarang borak tentang perkara yang betul. Berfakta. Kenapa? Sebab fakta itu berhenti. Kita tidak menggunakan lagi kita punya avenue. Kita tidak lagi mendengar. Kita tak nampak lagi iklan untuk orang mengambil vaksin. Kita tak dengar lagi forum tentang kenapa vaksin ini diperlukan. Tapi konspirasi teori itu masih lagi berlegar di dalam grup WhatsApp. Masih lagi diceritakan oleh ramai-ramai orang lagi. Even daripada kalangan-kalangan perubatan. Jadi apakah pihak kerajaan mengambil langkah-langkah yang berterusan untuk memastikan bahawa information itu sentiasa dapat dicetus. Kita sentiasa dapat overcome all this negative information. Itulah sebenarnya yang ditekankan oleh Dr. Faizal dengan Prof. Said. Itulah tanggungjawab kementerian sebenarnya. Ya, untuk memastikan the people yang perlu tahu informasi tersebut mendapat informasi yang betul. Dan mereka mendapatnya dengan cara pendekatan. Apabila nak masuk dekat PPS nanti kan, kalau you tengok,
persiapsiagaan PPS yang telah dihebohkan di dalam media dan sebagainya. Tak ada seorang pun sebut tentang vaksin. Tak ada seorang pun sebut tentang pemayakanan pelitup muka dan sebagainya. Mungkin akan disebut oleh Dr. Faizal apabila mereka berbincang dengan Natma. Tetapi janganlah kita tunggu sesuatu perkara itu meletup, baru semua orang nak cerita pasal benda yang sama. Tak. Kesihatan awam ni, Nazri, dia sesuatu topik yang sangat-sangat dry. Orang tak suka cerita, Nazri, sebab orang bosan. Lagi orang dengar, lagi orang bosan. Tapi ini adalah sesuatu perkara yang tidak boleh berhenti diceritakan. Macam mana kita setiap hari suruh orang pergi solat, dah berapa ni, 1400 tahun kita masih lagi dengar di khutbah kan. Tolonglah bangun subuh, pergilah solat. Macam itulah juga kesihatan awam. Dia tak boleh biarkan walaupun kita ada lapse in information gap. Bila kita ada lapse in information gap of the real information, maknanya masuklah lagi anisa-anisa lain yang mengada perkara-perkara negatif ini yang akan erode dan juga derail kita punya public health agenda. Itulah perkara yang kita harus pastikan tidak berlaku di negara kita. Prof. Dr. Syed, berkaitan dengan pengambilan booster ataupun vaksin ini, apakah jenis vaksin yang available sekarang dan juga peringkat umur yang sesuai ambil vaksin lagi untuk booster seterusnya? Dan kalau dulu kita nak travel kena ambil booster, kena bawa sertifikat, macam-macam lah. Semua ni kecoh ni. Nak pergi haji, nak buat umrah, nak pergi business trip dan sebagainya. Tapi sekarang because semua negara dah lepaskan syarat-syarat tersebut, jadi kita ambil mudah juga. Jadi apa jenis booster yang available dan adakah semua fasiliti awam perlu bersedia untuk menerima ketibaan yang belum mendapat booster seterusnya? Dr. Syed, Prof. Syed. Sebut sebagai vaksin ni, kita masih lagi teringat dengan apa yang berlaku semasa pandemik dahulu kan. Jadi daripada data yang kita ada sekarang ni, kita tahu kebanyakan daripada kes-kes yang ada sekarang ni, kebanyakannya adalah daripada jenis Omicron, di mana vaksin yang sedia ada tu masih lagi efektif. Walau bagaimanapun sudah ada vaksin yang baru yang boleh melepasi lebih daripada satu genotype ini. Jadi saya rasa ini merupakan satu perkara yang harus kita dapat lakukan. Vaksin yang sedia ada sebenarnya masih boleh kita teruskan. Tetapi bercakap lagi sekali tentang vaksin ini, yang pihak yang ataupun ahli masyarakat yang perlu mendapatkan vaksin dengan secara segera kalau mereka belum mengambil booster adalah golongan yang mempunyai risiko tinggi dan juga yang warga emas. Kalau kita lihat ini merupakan perkara penting, perkara serius kerana sepertiga daripada penduduk kita mempunyai penyakit darah tinggi. Kemudian 1/5 pula mempunyai diabetes. Mereka ini semua mempunyai risiko yang tinggi. Jadi kalau sekiranya kita mempunyai varian, walaupun varian tadi varian lemah, tapi mereka ini mempunyai risiko yang tinggi, besar kemungkinan kita akan menghadapi masalah kadar mortaliti yang tinggi kalau kita tidak mengambil langkah yang dengan segera. Jadi satu lagi yang harus saya adalah berkaitan dengan sistem kesihatan kita, seperti mana yang Datuk Faizal katakan tadi, apabila satu waktu sistem kesihatan kita hampir kolaps gagal kerana kita mempunyai bilangan kes yang terlalu banyak yang tidak boleh kita handle. Masa itu mulalah kita bercerita tentang kepentingan sistem kesihatan ini digabungkan di antara publik, swasta dan juga awam harus bekerjasama. Tapi lepas daripada COVID ni dah diumumkan menjadi pandemik, tindakan itu tidak dijalankan. Dan saya ingin mengingatkan bahawa kita mempunyai barisan pimpinan yang baru, kita mempunyai Menteri Kesihatan semalam ya. Jadi ini merupakan satu peluang supaya kita dapat mengimbas kembali mengaktifkan semula memastikan bahawa dikotomi yang ada sekarang ni di antara swasta dengan awam dikuatkan supaya kita nanti kalau sekiranya berlaku masalah kesihatan seperti pandemik yang akan datang dan sebagainya, kita sudah bersiap sedia. Jangan sampai bila kita sampai tahap perlu menggunakan perkhidmatan kesihatan di antara swasta dengan awam, barulah kita nak memulakan polisi-polisi yang sesuai dan sebagainya. Ini sudah terlambat. Jadi kita harus ingat bahawa semasa COVID-19 dulu, sistem kesihatan kita bukan dah memang hampir kolaps, memang dah kolaps pun. Sehingga kan ventilator yang diperlukan, ICU yang diperlukan tidak cukup ditampung oleh Kementerian Kesihatan. Tambah pula dengan pembelian ventilator yang tak boleh berfungsi. Jadi ini perkara-perkara ini adalah merupakan perkara dalam sistem kesihatan yang harus kita pelajari. Kontrol mekanisme mesti kita perbaiki, mesti kita siapkan sekarang ini supaya sistem kesihatan kita tidak berulang seperti mana
COVID dahulu, di mana kita hampir-hampir gagal menangani masalah COVID, dan hasilnya kita lihat kadar kematian di kalangan pesakit-pesakit COVID kita agak tinggi dibandingkan dengan beberapa negara-negara lain. Ini merupakan reflection kepada collapse-nya ataupun gagalnya sistem kesihatan kita untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang untuk masyarakat kita pada masa dulu, kerana masyarakat kita mempunyai risiko yang terlalu tinggi, dengan 1/5 mempunyai diabetes, 1/3 dengan darah tinggi dan sebagainya. Ini merupakan tentangan yang begitu hebat yang harus kita siap sedia untuk menghadapinya apabila ada stres dalam sistem kesihatan seperti COVID-19 pandemik ini. Datuk Dr. Ahmad Faizal, sudah sampai masanya dengan pelantikan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan yang baru, mengaktifkan semula cara kita mendekati COVID-19 yang lalu dan menambah baik. Kalau boleh besok buat pengumuman jelas di mana tahap COVID-19 kita yang terkini dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KKM, mengaktifkan semula perundingan antara hospital awam dan juga sistem kesihatan swasta. Mungkin sudah ada tetapi tidak sebaik mungkin perjalanannya. Mungkin begitu boleh dilakukan dalam kadar segera, Dr. Ahmad Faizal? Oh ya, saya rasa ianya semestinya, bukannya sahaja seharusnya, semestinya dilakukan dengan amat segera. Supaya seperti mana Prof. Said sebut tadi, apabila sekiranya ada keperluan, perkara itu sudah boleh berjalan secara automatik. Ya, sudah bersedia. Dan sebenarnya sewaktu at the height of the pandemic itu, sewaktu krisis Delta misalnya, di mana kita terpaksa bergabung antara swasta dengan kerajaan, boleh pun, sebenarnya boleh. Tapi dalam keadaan terpaksa lah. Dan saya sendiri bertindak pada 3 tahap, iaitu tahap operational saya sendiri sebagai frontliner, sebagai pakar perubatan respiratory. Kemudian dari segi taktikalnya saya juga menjadi penyelaras, membantu menyelaras pemindahan sakit daripada setengah-setengah hospital kerajaan kepada setengah-setengah hospital KPJ umumnya di Lembah Kelang. Kemudian di peringkat strategik saya juga terlibat dalam kumpulan penasihat public-private partnership. Masalahnya, sebenarnya masalah apabila keadaan meruncing begitu, semua masalah yang seharian yang ada boleh pula diselesaikan. Tapi bila kembali kepada keadaan aman seperti ini, semua itu dilupakan. Itu yang Prof. Said sebut tadi. Saya rasa pengalaman kita di situ mengajar bahawa sepatutnya kita dah ada framework dan kemudian ada pasukan sekurang-kurangnya di KKM yang bersedia pada bila-bila masa untuk mengaktifkan semula kerjasama itu. Itu untuk jangka pendek, Nazri. Untuk jangka panjang, kita berharaplah kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga pakar perunding kita seperti Prof. Said yang saya tahu telah berada dalam panel penasihat health white paper, kertas putih kesihatan kita, untuk memastikan bahawa negara terus berjalan ke arah lebih banyak integrasi dan juga lebih banyak kerjasama yang terikat antara pelbagai subsektor dalam sektor kesihatan kita, iaitu akademianya daripada universiti-universiti, kementerian, the public sector, kemudian the private sector. The private sector pun terpecah kepada general practitioners, GP-nya dan juga hospital-hospital swasta. Sebab akhirnya seperti mana yang telah ditunjukkan sewaktu pandemik itu, hanya sistem yang komprehensif, yang lebih bekerjasama dan lebih integrated ini yang akan dapat menangani masalah besar seperti yang berlaku pada waktu itu. Dr. Farhan, adakah kita akan mendengar lockdown terbaru jika kes meningkat? Saya rasa semestinya, dan saya berdoa lah memang tak. Dan seingat-ingat saya lah, kerajaan pada waktu hari ini adalah dari kalangan pembangkang pada waktu MCO itu dilaksanakan. Dan ingat saya yang diperkatakan oleh ketua pembangkang pada waktu tersebut, iaitu Perdana Menteri kita pada hari ini, iaitu MCO is not paling lama go. Dia kata that is not the right way to go. So saya harap perkataan dan percakapan itu dapat dipegang lah, sehingga saya harap selamanya lah.
Tapi sebenarnya Nazri, apa kalau izinkan saya nak tambah sebenarnya apa yang disebutkan oleh panelis-panelis kita juga. Sebenarnya the keyword is the pandemic preparedness. Okay? Persiapsiagaan pandemik negara. Iaitu kita harus menggunakan, sepatutnya setahun semasa kita punya kes ni dalam kawalan, kita sepatutnya dah siapkan blueprint. Ya, kita dah memang ada this full mapping dah siap supaya bila benda ini berlaku, orang dah tak tertanya-tanya, sekarang nak buat apa? Akan ada lockdown lagi ke tidak? Apa yang kita nak buat ni? Macam Proses cakap tadi, adakah baru kita nak call public hospital, kita nak share ke tidak? Sepatutnya masa yang kita dapat higher test ataupun kita panggil plateau dalam kita punya infection rate ni, kita patut menggunakan masa ini untuk merangka satu blueprint pandemic preparedness yang dapat diterima pakai oleh semua sektor-sektor, iaitu sektor perubatan daripada kerajaan, daripada swasta, badan-badan NGO, NATMA dan juga daripada even pihak media semua sekali. Maknanya semua orang tahu bila berlaku sesuatu, ia akan ini plan A, plan B, plan C apa, plan D apa. Dan benda ini bukan hanya untuk COVID. Kita cerita pasal COVID, tapi sebenarnya tahun depan tak tahu penyakit apa yang boleh keluar. Kita tak naklah negara kita ni setiap kali benda baru berlaku, baru kita sibuk-sibuk nak pergi buat perancangan. By the time kita dah habis buat perancangan, banyak perkara yang kita boleh elakkan dah pun berlaku. Jadi, kalau kita tanya macam mana pasal lockdown tadi tu, adakah ia akan berlaku? Ia akan berlaku kalau kita tidak menggunakan masa kita sekarang untuk merangka blueprint tersebut dan memastikan kita ada plan tindakan yang efektif. Sebab kalau ramai orang dah start mati, ingat tadi kita punya keyword? Bila ramai dah start mati, orang dah start takut, nanti lama-lama rakyat yang cakap, PM, tolonglah lockdown, tolonglah kunci kami di rumah. Nanti rakyat yang akan minta, kami tak nak mati, tolonglah bagi kami dikurung. Ya kan? Kita tak nak sampai tahap tu. Sebab itulah kita tidak boleh membiarkan negara kita balik kembali kepada kemerosotan. We have to learn from our failure so that we can build. And we tak boleh allow negara kita dan sistem kesihatan kita untuk fail lagi sekali. Itu kalau berlaku lagi sekali, itu salah kerajaan. Itu bukan salah rakyat. Itu memang salah orang di dalam pentadbiran. Sebab dia tidak merangka dan menggunakan masa yang ada ini dengan efektif. Sebab itu pentingnya kepimpinan di dalam mana-mana kementerian pun untuk memahami bahawa perancangan yang paling terbaik adalah pencegahan. Bukanlah rawatan. Percayalah, walaupun nanti Dr. Faizal kuranglah dia punya income setiap bulan tu sebab pesakit dah tak datang. Tetapi daripada humanity approach kan. Sebab dia head of NGO untuk Mercy kan. Dia akan nampak bahawa itu adalah benda yang efektif, benda yang bagus. Maknanya masyarakat kita dah makin lebih elok. Saya pasti kalau kita ambil contoh seperti yang berlaku di Palestine sekarang kan, kalau you tanyalah siapa-siapa kita punya NGO yang pergi sana ke apa ke, orang nak pergi sana di waktu berdamai, bukan di waktu perang. Bila waktu perang tu maknanya kita dah memang dah too late, kita tak prevent benda tu daripada berlaku. Jadi janganlah biar perkara-perkara begitu berlaku kepada kesihatan negara kita. Janganlah biar kita dah totally down baru kita nak fikir macam mana kita nak rectify. Kita kena plan elok-elok, kita plan awal-awal. Saya rasa Prof. Junid gelak je dalam hati dia sebab dia tahu dia dah pegang dah buku blueprint tu, tapi tak ada orang nak gunakan. Jadi kita kena pastikan perkara-perkara ini dapat dilaksanakan oleh kepimpinan yang diharap-harapnya yang baru ni lah. Akhir sekali Prof. Dr. Syed, siapa yang perlu ada leadership preparedness ni dalam hal kita menghadapi kalau ada pandemik baru pada masa akan datang bermula dari sekarang? Kalau kita lihat reflect balik semasa COVID-19 hari itu salah satu semua berteriak masa itu adalah mengenai perkongsian data. Jadi data merupakan satu perkara yang paling susah untuk kita dapat kerana ada pihak-pihak tertentu yang tak boleh thinking outside the box. Dia adalah kontrol data dia saja dan tak mau share dengan orang lain, dan ini memberikan kesan yang begitu hebat dalam menghadapi masalah ini. Dan kita berterima kasih kerana pemimpin kita hari ini, 2-3 bulan ni saya mendengar tentang inisiatif untuk perkongsian data. Sudah ada pun inisiatif yang dibuat. Ini amat-amat kita harapkan dijadikan sebagai suatu sebahagian daripada blueprint supaya semua pihak, kalau ditanya tadi siapa yang bertanggungjawab, semua pihak ingin menyelesaikan dan juga berkontribusi untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Tetapi kalau kita tidak diberikan data, tidak ada data sharing, tak mungkin kita akan bergerak.
Jadi kita jauh tertinggal daripada negara-negara even banding dengan jiran kita pun dari segi perkongsian data. Tak tahulah kenapa data kita tak mau share dengan orang lain sehingga kan menyebabkan pihak-pihak lain yang nak contribute untuk mengawal COVID ini tidak boleh bertindak. Jadi saya rasa kita harus memuji pemerintah yang ada sekarang ataupun kerajaan yang ada sekarang ni dengan adanya inisiatif untuk perkongsian data. Jadi saya rasa ini saya harap dapat dijadikan sebagai suatu elemen penting dan insya-Allah dengan adanya data tersebut dikongsi dengan pakar-pakar, kita mempunyai pakar yang ramai dan mereka boleh membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah terutama sekali berkaitan dengan COVID-19 ini. Ya, okey sekali Dr. Faizal. Apa jadi kajian vaksin kita? Dah ada vaksin yang ready untuk COVID? Belum lagi Nazri, tapi apabila ada apa yang saya boleh tekankan ialah apabila sekiranya ada saranan daripada WHO ataupun daripada kerajaan sewaktu setahun yang lepas kita bercakap tentang bivalent vaksin waktu itu untuk subvarian Omicron tapi itu pun dah a little bit out of date, tapi seperti mana Prof Said sebut tadi sebenarnya masih boleh digunakan sebab kebanyakan varian yang ada sekarang ni masih lagi varian Omicron, tapi sekiranya ada pengumuman dan saranan untuk vaksin. Jadi saya nak ikut saranan Dr. Farhan tadi untuk mereka dan Prof Said tadi yang cakap mereka yang berisiko tinggi, mereka yang bergejala, mereka yang ada kencing manis mereka-mereka inilah yang sepatutnya mendahulukan diri mereka untuk mendapatkan vaksin booster tersebut. Sebab kalau tidak mereka memang akan meletakkan diri mereka dalam bahaya dan mereka dalam bahaya saja kalau benda ni tidak ada impak pada sistem kesihatan tak apa, tapi akan ada. Dan kalau beribu-ribu orang yang ada kencing manis, beribu-ribu orang yang berisiko tinggi mendapat gejala kategori 4 dan 5 dan menghambat sistem kesihatan kita, maka kita akan ada masalah yang besar. So kalau ada saranan vaksin yang baru yang boleh memberi kesan pertahanan badan yang lebih baik, kita sarankan nanti insya-Allah mereka yang berisiko tinggi dan mereka yang ada exposure tinggi seperti pekerja-pekerja kesihatan juga harus mengambilnya. Ya, Dr. Farhan, kita perlu ada stok ventilator yang baru yang berfungsi ya. Okey. InsyaAllah. Kita belajar daripada kesilapan, belajar daripada pengalaman, belajar daripada sesuatu yang parah ketika itu, tetapi kita tidak boleh berkompromi untuk mengulang kesilapan dan juga mengalami situasi parah yang kita sudah lalui. Terima kasih Prof. Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, pakar kesihatan awam kita dari IMU, Dato' Dr. Ahmad Faizal Muhammad Firdaus, Presiden Mercy dan juga pakar respiratory kita, Dr. Farhan Rosli, pakar punding kesihatan awam dari Institut Islam Antarabangsa Malaysia. Jadi itu sahaja bersama saya Nazri Kahar, Dialog 3 Penjuru malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.